Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la haqula wa la quwata illa billahi al-azizin azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ta'alina mik wa tawasufu alaina mirasali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sarali sadri wa yassir amli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akmal. Sidang penonton Ramadan Allah SWT, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Bertabisur Alam. Salawat dan sejahtera semoga berlimpahkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang semulia-mulia seluruhnya, serta ke atas keluarga dan sekalian alam. Tuan-tuan dan para penonton sekalian, marilah kita meninggalkan kedakwaan kita kepada Allah SWT dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, dengan melakukan segala surahannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang beriman dan berdakwah serta selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak lain dan tidak bukan, bersama saya Ustaz Muhammad Fillah sebagai penyampai TV Pondok Islam. Lokasi adalah di Surau Kampung Lita Baru di Serang, Sarawak. Untuk ada di studio ataupun konti berceramah kuliah ini, sebuah program Tadbiyah Kitab Tadbiyah Kitab Ramadan ini disebarkan, dibawakan khas untuk kepada anda oleh Tabung Baitul Mal Sarawak sempena pada bulan Ramadan Akbar ini, ya, Majlis Islam Sarawak. Jangan lupa kewajipan puasa zakat anda membayar melalui potong gaji online Kifia online di dalam talian kaunter Tabung Baitul Mal Sarawak. Hendak tahu bantuan TBS, hubungi dia di layari www.tbs.org.my. Untuk maklumat lanjut, sila laman ke media sosial Tabung Baitul Mal Sarawak. Matul aplikasi Jejak Aslam di iPhone App Store, Google Play Store dan Huawei Academy. Baitul Mal, tanggungjawab kita bersama. Alhamdulillah, ucapan juga sahabat penonton kita dan masuk keluarga media sosial kita, dah boleh sinar bersiaran langsung menerusi di TV Muhammad saluran Astro 151 HD, saluran 161 dalam 4K UHD telah dikeluarkan, di saluran My TV atau Unify 100 telah dikeluarkan. Anda boleh penonton streamer di YouTube TV Muhammad dan juga di Instagram, TikTok @TV Muhammad HD. Sama-sama kita meninggalkan keluarga dekat platform media sosial kita. Boleh sama-sama kongsi lagi poin. Jadi juga silakan tekan butang like, tekan butang share dan tekan butang subscribe. Kita kongsikan lagi video ini on demand untuk manfaat sahabat lain juga. Baik, baru nak buka TV sama-sama tontonan secara langsung di TV Muhammad. Kini pertama kali di Sarawak, stesen TV Islam Malaysia Sarawak. Ceramah agama, kuliah, dakwah konti Islam selalu para penonton di TV Muhammad. Hantarkan surat anda menerusi WhatsApp konti saya Ustaz Muhammad Fillah di talian 0139906809, dan juga hantarkan tinggalkan soalan anda di Instagram, TikTok @TV Muhammad HD dan YouTube TV Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita keringanan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Buku bertajuk Paduan Ibadah Puasa dan Sembahyang Tarawih, susunan oleh Muhammad Azmi Wahab, Haji Abdullah Alawi, Haji Ismail, Sutingan Masni Sabar, diterbitan oleh Kol Agama Angkatan Tentera. Baik, silakan tekan butang like, tekan butang share dan tekan butang subscribe. Baik, kita sama-sama untuk menghayati, untuk belajar penonton kita sebenarnya bulan puasa di Ramadan Akbar, di bulan muliaan, di bulan berkat dan bulan tabiah kita, bulan keamanan.
Baik. Baik, kita buku surat ke halaman ke-12. Baik. Baik. Memang pada malam ini sampaikan dan bertajuknya kumpulan bertajuk orang yang berpuasa. Sedang penonton halaman di Allah SWT, mari kita sama-sama untuk belajar kata-kata kebetulan. Yang pertama, dari Ibnu Abbas bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud ikatan Islam dan sedih. Agama itu ada 3, di atasnya hadirikan Islam, dan siapa yang meninggalkan salah satu di antaranya berarti ia kafir. Hendaknya hendak kafir terhadapnya dan halal darahnya, mengakui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, sembahyang fardu dan puasa Ramadan. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Alail Dalail para penonton, diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Dailami. Baik, yang kedua, terima dari Abu Mirah bahawa Nabi SAW bersabda, siapa yang berbuka satu hari dari bulan Ramadan tanpa keringanan yang diberikan Allah padanya, tiadalah akan dapat dibayar oleh puasa yang dilakukannya walaupun sepanjang masa. Yang ketiga, yang masuk ke dalam mulut ketika berkumur-kumur, umpamanya ketika mengambil air sembahyang, tidak membatalkan puasa. Tetapi jika berlebihan dan melampau, ia membatalkan puasa. Yang keempat, beranak wiladah yang tidak disertai dengan basah tidak membatalkan puasa. Yang kelima, air mani yang keluar disebabkan oleh pemimpi tidak batal puasa. Alhamdulillah, kita fokuskan kepada Allah SWT. Kita bercawangan untuk berusahakan kita untuk selalu panjangnya untuk dan di akhirat nanti. Baik, silakan tekan butang like, tekan butang share dan tekan butang subscribe. Mari kita untuk belajar dan sebutnya kata-kata kebetulannya. Yang ke-6, masukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka seperti mulut, lubang hidung, telinga, lubang tubuh, kubur dan sebagainya adalah batal puasa. Yang ke-7, menikat air ke dalam lubang hidung, lubang telinga atau lubang kemaluan, hukumnya batal puasa. Yang ke-8, orang yang buang air besar dan najisnya itu keras dan telah keluar sebagainya, maka tiba-tiba yang telah keluar itu masuk kembali, hukumnya batal puasa. Yang ke-9, berjelak mata, menitikkan ubat ke dalam mata, bersuntik, tidak membatalkan puasa. Yang ke-10, yang hilang akan disebabkan oleh bidam atau mabuk sepanjang hari, batal puasanya. Tetapi jika ia sedang dalam tempoh itu walaupun sesaat, puasanya adalah sah. Yang ke-11, lelaki yang memasukkan sebahagian atau setengah daripada asyafannya yang ketika bersetubuh tidak membatalkan puasa. Puasa yang disebut puasa yang disetubuhi perempuan adalah batal kerana termasuk dalam memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Yang ke-12, harus mencium isteri atau memelukkan
memeluknya bagi orang yang dapat menahan nafsu syahwatnya daripada keluar mani. Yang ke-13, harus berpuasa sedang dalam keadaan berjunub. Setelah subuh barulah ia mandi junub untuk menunaikan sembahyang subuh. Yang ke-14, harus berkumur dan menghirup air ke hidung dengan tidak keterlaluan. Ia menjadi makruh, dan jika air masuk ke kerongkong kerana keterlaluan, itu ia menjadi pantal. Ya. Setiap penonton rahmati Allah SWT, mari kita sama-sama untuk berfokus, untuk belajar dan keimanan bercemangat kepada Allah SWT dalam dunia keisafan dan untuk belajar tersebut. Baik, mari kita sama-sama untuk menghayati kita para penonton. Baik, mari kita belajar tersebutnya perkara-perkara yang disunatkan bagi orang berpuasa. Baik, silakan tekan butang like, tekan butang share dan tekan butang subscribe. Mari kita, ibu-ibu, bapa-bapa dan keluarga dan apa nama lagi, rakan-rakan dan kawan-kawan disedia untuk keluarkan TV sampai tengok baru nak buka TV untuk belajar tersebut. Mari kita kata-kata di kebetulan. Antaranya, yang pertama, menyegerakan berbuka dan melewatkan bersahur. Baik. Yang kedua, disunatkan berdoa ketika berbuka. Ia bermaksudnya, ya Allah, kerana-Mu aku berpuasa, dengan rezekimu aku berbuka kepada-Mu. Aku berdakwakan dengan-Mu. Aku beriman hilangnya derhaga dan menyegahkan urat-urat. Tetapkanlah ganjaran, wahai orang mempunyai keluasan kelebihan. Alhamdulillah, aku segala puji bagi Allah yang menolong aku, lalu aku berpuasa dan memberi aku rezeki, lalu aku berbuka. Adapun dengan berdoa yang selalu diamalkan, ya Allah, kerana-Mu aku berpuasa, dengan-Mu aku beriman, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka, maka ampunilah dosa-dosaku dengan rahmat-Mu, Tuhan yang amat mengasihani. Baik, yang ketiga, disunatkan bersahur walaupun sedikit. Sabda Nabi SAW yang bermaksudnya, bersahurlah kamu kerana makan sahur itu pada berkat. Yang keempat, mandi junub wajib sebelum fajar afdal. Yang kelima, membanyakkan berbuat kebajikan seperti bersedekah dan sebagainya. Yang keenam ya, membaca dan memperbanyakkan membaca Al-Quran, berzikir, berselawat ke atas Rasulullah SAW dan sebagainya. Yang ketujuh, menjauhkan diri daripada percakapan yang tidak berguna dan percakapan yang buruk seperti menggubat, menjala, melaga orang dan sebagainya. Yang ke-8, bersembahyang tarawih dan witir. Yang ke-9, berbuka puasa dan kurma atau benda-benda yang manis. Ya, setiap penonton rahmati Allah SWT, kita belajar dan sebut ilmu kita kepada Allah SWT. Kita sampaikan tu pelajaran. Peringatannya, yang pertama, satu, harus berbuka puasa dengan ijtihad. Tetapi jika ternyata ijtihadnya itu salah, iaitu ia berbuka dalam keadaan matahari belum terbenam, maka batal puasanya. Yang kedua, orang yang makan sahur dalam keadaan syak
adakah masih dalam lagi atau fajar sadiq sudah terbit, puasanya adalah sah. Tetapi jika ternyata bahawa ia makan itu sesudah terbit fajar sadiq, puasanya itu batal dan tidak sah. Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita dalam pengajarannya jika harus berbuka puasa sudah yang akan dengan kurma benda-benda dalam seperti janganlah ambil tersikap tidak sah untuk tidak sah dibatalkan puasanya. Fajar sadiq terbit sesudah bahawa makanan dan minuman ternyata, tetapi jika adalah sah puasa sudah terbit fajar sadiq lagi malam lagi, atau adakah masih ada keadaan syak dalam sahur makan orang yang disahur. Wallahu a'lam. Kita mudah-mudahan kita sebelum menjadi insan untuk berdawakan kepada keimanan untuk dunia dalam akhirat nanti, insyaAllah untuk bersambungnya dan seterusnya di bahagian seterusnya. Baik, insyaAllah pada buku bertajuknya di panduan ibadat puasa dan sembahyang tarawih disusunan oleh Muhammad Azmi Wahab, Haji Abdullah Alawi, Haji Ismail, disutengkan oleh Masni Sabar, diterbitkan oleh Agama Angkatan Tentera. Baik, mari kita sampaikan tu belajar tersebutnya. Kata kebetulan ibadat puasa ialah satu nikmat yang amat besar dikurniakan oleh Allah kepada hamba-hambanya, yang merupakan salah satu amalan yang dapat digunakan untuk menolak tipu daya syaitan, mengecewakan angan-angannya dan untuk mematahkan segala usaha busuknya. Tegasnya puasa memainkan peranan sebagai tetang atau berisai kedua kekasih Allah. Wasialah syaitan adalah berupa syahwat. Ini menjadi lebih kukuh dengan jalan makan oleh yang demikian. Puasa yang diamalkan dengan cara yang betul berubahnya menghancurkan wasilah syaitan, sekaligus mendidik manusia menjadi orang yang sabar. Walaupun mulut orang yang berpuasa itu berbau busuk, tetapi sebenarnya di sisi Allah baunya lebih wangi daripada bau minyak kasturi. Risalah kecil ini cuba menerahkan syarat-syarat puasa lahiriah dan batiniah serta perkara rukun dan sunat, dengan harapan ia akan membantu para membaca memahami seelok-belok puasa, seterusnya menjadi paduan untuk melaksanakan berbadat ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan sepatutnya. Baik, InsyaAllah pada penonton sekian ada rancangan bagi para penonton sebuah program Tabiah Kitab Ramadan ini, seperti mana pada ini bersiaran langsung ada dibukannya, ada disampaikan di Surau Kementerian Baru di Sarawak, diadakan untuk dalam kualifikasi adalah di Seluk dan orang kampung. InsyaAllah ucapan juga sahabat penonton kita, silakan tekan butang like, tekan butang share dan tekan butang subscribe. Kita kongsikan video on demand untuk manfaat dan sahabat lain juga. Ikuti laman ke Instagram tvmuhammad.hd. Para penonton di sesi video real segmen terbaru di TV Muhammad ada penonton masih semula, anda tinggalkan terlepas anda video dan penontonan masih semula segmen terbaru di TV Muhammad. Follow kami ke Instagram sekarang. Baik, ketahui untuk segmen-segmen untuk anda berudara di TV Muhammad, lari di tvmuhammad.com untuk merajut jumpa segmen-segmen personaliti untuk bersama baru dan TV Muhammad. Ikuti dalam laman aplikasi TV Muhammad di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei Academy.
Sedangkan dalam menggibas dalam QR code ini telah digambarkan. Baik, insyaAllah kita sama-sama gunakan bersabarkan untuk Dabiya yang semoga utuh kepada Allah SWT menjadi insannya beriman dan berdakwah serta selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Baiklah, sebab rancangan Tabiat Ramadan ini pada setiap hari Isnin hingga Khamis jam pukul 6 petang bersiar langsungnya. Jika dan ulangannya pada keesokan hari Selasa hingga Jumaat jam 7 bagi penonton Tabiat Kitab Ramadan. Baik, jumpa serta tanda banggan ya. Hashtag Tabiat Kitab Ramadan, hashtag Ustaz Muhammad Fadilah, hashtag TV Muhammad dan hashtag Tabiat Ramadan, hashtag TV Muhammad 100. Wallahualam. Selamat berbuka puasa dan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak ikhlas daripada di TV Muhammad. Baik, insyaAllah. Sekian, walillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.